dari luar sampai daripada dalam masjid ni, Masya Allah, tabarakallah. Meskipun begitu, masjid ni tetap ada kekurangan. Mana kurangnya? Tak ada nampak pun kurangnya. Ada tertulis di sini. Kutipan dana untuk pembangunan masjid, antaranya menukar bumbung dewan makan dan kanopi kepada bumbung yang lebih kokoh dan kekal. Nah, itu masih, walaupun tak nampak, tapi di atas meja ini nampak. Itu amal dengan harta. Mudah-mudahan yang ada kelebihan harta, dia hijrah. Ini pun berat juga. Nanti bila nak ambil duit 100 ringgit, 1000 ringgit, 2000 ringgit, 1 juta ringgit, bila nak keluar 3. Bini belum tentu setuju, istri setuju, anak belum tentu bersetuju. Kata anak, saya ada perlu sekolah, saya nak pergi college, saya nak pergi university. Kata istri, saya nak shopping, saya nak belanja. Kenapa pula ini duit dipakai untuk dewan makan dan kanopi masjid? Harta niaga. Kata harta niaga, kalau duit ni diambil 1000 ringgit, nanti bisnes kita ni boleh berkurang. Jadi bukan sangka 3 ni hanya datang pada Suhaib, pada kita sekarang pun dia datang juga. Jadi siapa yang lepas daripada yang 3 ni, lepas daripada takut istri, lepas daripada takut anak, lepas daripada takut rugi bisnes, barulah dia boleh ikut hijrah Suhaib Ar-Rumi. Tapi kalau masih lagi takut kepada istri, takut kepada anak, takut kepada bisnes jatuh menyebabkan menolong agama Allah, kita kalah dengan Suhaib Ar-Rumi. Bukan makna takut dengan istri ini, maknanya takut berbuat baik, takut bersedekah. Saya pernah juga ditanya orang, Ustaz Somad, macam mana kalau ada lelaki takut dengan istri? Kata saya, kalau ada lelaki takut dengan istri, dia mati, nanti dia di akhirat tidak kena azab kubur. Kenapa macam itu? Sebab bila dia nak diazab, kata malaikat satu lagi, jangan diazab. Dia ni dah azab betul di dunia. Cuma dia tak kena azab lagi. Makhluk macam ini tak ada dibentuk. Ini yang saya cakapkan ini di planet Mars. Ini yang dibentuk ni semuanya baik-baik semua, insyaAllah. Kalaupun ada, udah hijrah udah. Ini bagi Allah kebaikan dunia akhirat, insyaAllah. Yang pertama, Suhaib Ar-Rumi. Selepas itu siapa lagi? Selepas itu yang kedua adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nama dia Abdul Ka'bah. Siapa nama awak? Abdul Ka'bah. Mana boleh? Tak boleh menghambakan diri pada Ka'bah. Ka'bah bukan Tuhan. Tak boleh Abdul Ka'bah. Abdul Sofa, Abdul Marwa, tak boleh. Hanya boleh Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Salam, Abdul Somad. Itu boleh. Abdul Ka'bah diubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama ayah dia Abu Quhafah, maka dia adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Penuntut student kita yang menulis, yang pertama Suhaib Ar-Rumi, yang kedua Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah ini manakala hijrah, dia membawa emas sebesar batu. Jadi kalau emas itu sebesar cincin saya nih, lelaki tak boleh pakai cincin emas. Kalau emas sebesar cincin masuk ke dalam kain, mana nampak? Kecil, tak nampak. Tapi kalau emasnya sebesar batu, pastilah dia nampak batu. Abdullah bin Abi Quhafah ini manakala hijrah, dia membawa emas sebesar batu. Ayah dia tak Islam, namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah ini dia ada sak dalam hati dia. Oh, ini nampaknya emas anak saya ini dah dibawa ini pergi hijrah. Maka dia pun bertanya kepada cucu dia. Nama cucu dia Asma. Asma, ya. Mana emas ayah engkau? Abdul Ka'bah, mana emas dia? Emas dia ada satu.
Ada emas dia. Mana emasnya? Saya nak tengok. Tapi Abu Quhafah ni maaf buta, dia tak boleh menengok. Dia bercakap, mana emas tu saya nak tengok. Lalu kemudian Asma mengambil batu, dia masukkan ke dalam kain. Cubalah atuk rasa emas. Dia rasa, oh masih ada lagi. Emas tu dah tak ada. Emas itu sudah dibawa hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi kalau macam tu dusta lah. Emasnya kan dah dibawa pergi hijrah. Kenapa boleh memasukkan batu ke dalam lalu kita katakan ini ada emas? Ini sedang perang. Perang ini kita boleh bersiasah, berhilah namanya. Kita boleh berilah dalam 3 perkara. Pertama, mendamaikan orang yang berkelahi. Kedua, dalam masalah rumah tangga. Ketiga, dalam masalah perang. Itu boleh. Mendamaikan orang yang berkelahi. Ini berkelahi dengan ini. Lalu kemudian kita berjalan ke rumah si B. Si A ni tahu. Lepas tu dia datang. Tadi saya tengok awak pergi ke rumah dia ya? Iya betul, memang betul. Ada dia cerita tentang saya tadi. Sekalipun dia tak ada cerita tentang awak. Maksudnya sekali tak ada, 10 kali ada. Bukan bohong, kita bukan dusta. Itu namanya hilah. Hilah itu supaya mereka berdamai. Boleh kita katakan dia tadi mengucapkan salam. Tak salah, memanglah dia ucapkan salam, tapi bukan untuk awak. Dia tadi tak ada cerita tentang awak, sekali pun tak ada. Dia ucapkan salam. Memanglah tadi masa jumpa ucapkan salam, Assalamualaikum. Bukan kita kata salam untuk awak. Kita tidak sedang berdusta sebab mendamaikan dia. Yang kedua, rumah tangga. Pagi-pagi isteri memasak nasi goreng. Dia masak, lepas tu dia tanya, macam mana nasi goreng ni bang? Rasa-rasanya seumur hidup abang belum pernah nasi goreng macam. Dia sangka sedap, rupanya masinnya. Boleh. Kita tak ada cakap sedapnya, kita katakan Masya Allah, tabarakallah. Padahal dalam hati, la haula wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh, masa tu jangan jujur. Kalian kan belum menikah lagi. Yang ketiga, perang. Na'udzubillahnya datang berperang. Tiba saja datang orang kafir musuh ke rumah student kita, pelajar kita. Dia dah jadi tentera mujahid fisabilillah. Datang musuh nak membunuh. Ada Ustaz Somad di sini? Maka kamu menjawab, Ustaz Somad tidak ada di sini. Ustaz Somad ada dalam. Di sini yang dia tak ada. Ini namanya berhilah. Maka ketika itu Asma memasukkan batu ke dalam. Lalu kemudian atuk dia Abu Quhafah merasa, oh masih ada lagi. Padahal emas itu sudah dibawa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lelaki ini namanya Abdul Ka'bah. Nama dia diubah Nabi menjadi Abdullah. Nama ayahnya Abu Quhafah.